Hai semua, adakah anda bersedia untuk belajar tentang intoleransi laktosa? Jom kita mulakan. Isu daripada petikan akhbar. Menurut pakar perunding kanak-kanak Hospital Pakar KPJ Tawakal iaitu Dr. Faisal Muhammad Fazli menyatakan kes intoleransi laktosa kekal atau primary lactose intolerance jarang berlaku. Tubuh anak akan mencerna laktosa dalam susu dengan enzim laktase. Enzim ini bertindak membantu memecahkan laktosa kepada glukosa dan galaktosa untuk diserap oleh tubuh. Namun, jika anak dilahirkan tanpa enzim ini atau tubuhnya tidak dapat menghasilkan laktase yang cukup, ia akan membawa kepada intoleransi laktosa. Keadaan inilah yang dipanggil sebagai intoleransi laktosa kekal. Jelas Dr. Faisal, kebanyakan kes yang dirawat di hospital kini membabitkan intoleransi laktosa sementara atau dikenali sebagai secondary lactose intolerance. Masalah ini terjadi rentetan daripada jangkitan virus atau bakteria pada usus. Definisi intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah satu gangguan pencernaan akibat tubuh tidak dapat mencerna laktosa. Penyakit ini disebabkan tubuh tidak menghasilkan enzim laktase dalam jumlah yang cukup. Akibatnya, laktosa yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar dan teroksida oleh bakteria. Keadaan ini boleh terjadi setelah mengambil makanan atau minuman yang mengandungi laktosa seperti susu atau seumpamanya. Jenis-jenis intoleransi laktosa. Pertama, intoleransi laktosa prima disebabkan oleh faktor genetik yang diturunkan dari ibu bapa. Keadaan ini terjadi ketika pembentukan laktase menurun seiring dengan bertambahnya usia. Biasanya, intoleransi laktosa prima mula terjadi pada usia 2 tahun, tetapi ianya juga boleh terjadi ketika remaja atau dewasa. Kedua, intoleransi laktosa sekunder terjadi akibat pembentukan laktase yang menurun disebabkan oleh beberapa keadaan seperti penyakit celiak, penyakit Crohn, jangkitan usus atau kanser usus, kesan dari kemoterapi dan penggunaan antibiotik dalam jangka masa panjang. Ketiga, intoleransi laktosa dalam masa perkembangan terjadi akibat perkembangan usus bayi yang belum sempurna saat dilahirkan. Biasanya, keadaan ini terjadi kepada bayi dengan kelahiran pramatang. Akan tetapi, intoleransi laktosa jenis ini hanya sementara dan akan pulih seiring bertambahnya usia bayi. Simptom intoleransi laktosa. Pertama, sakit dan kembung perut disebabkan apabila bakteria dalam penapaian laktosa di usus besar dalam badan yang tidak dicerna akan menyebabkan gas dan air berlebihan. Kedua, peningkatan gas. Penapaian laktosa di dalam usus besar boleh menyebabkan kembung perut, tetapi gas yang dihasilkan daripada penapaian laktosa adalah tidak berbau. Ketiga, ia berlaku apabila penapaian laktosa yang tidak dicerna di dalam usus besar menghasilkan asid lemak rantai yang pendek yang meningkatkan jumlah air dalam usus. Keempat, sembelit di mana ia disebabkan oleh peningkatan pengeluaran metana di usus besar yang melambatkan masa transit dalam usus. Antara simptom lain adalah termasuk sakit kepala, keletihan, eczema, sakit otot dan sendi, tetapi ini belum disahkan sebagai simptom yang sebenar. Adalah amat penting untuk kita tidak keliru antara intoleransi laktosa dengan alahan susu yang boleh membawa maut. Punca intoleransi laktosa. Kelemahan sistem penghadaman terhadap penghasilan gas dan produk fermentasi daripada pencernaan laktosa. Keadaan flora di dalam usus, kelemahan sistem pencernaan, pengambilan dos laktosa yang berlebihan dan pertumbuhan bakteria usus yang berlebihan. Faktor risiko intoleransi laktosa. Pertama, peningkatan umur. Intoleransi laktosa biasanya muncul pada masa dewasa. Keadaan ini tidak biasa berlaku pada bayi dan anak kecil kecuali mereka yang kelahiran pramatang. Kedua ialah etnik. Intoleransi laktosa paling sering berlaku pada orang keturunan Afrika, Asia, Hispanik dan India Amerika. Ketiga ialah rawatan kanser. Risiko mengalami intoleransi laktosa meningkat pada orang yang menjalani terapi radiasi kanser perut atau mengalami komplikasi usus akibat kemoterapi. Yang keempat, penyakit yang mempengaruhi usus kecil. Masalah usus kecil termasuk pertumbuhan bakteria, penyakit celiak dan penyakit Crohn. Cara diagnosis intoleransi laktosa. Pertama, ujian nafas hidrogen. Doktor akan mengukur jumlah hidrogen dalam nafas secara berkala selepas diberi minum cecair yang mengandungi laktosa tahap tinggi. Menghirup terlalu banyak hidrogen menunjukkan bahawa laktosa tidak tercerna dan menyerap sepenuhnya. Kedua, ujian toleransi laktosa. Ujian darah akan diambil 2 jam selepas minum cecair yang mengandungi kadar laktosa yang tinggi untuk mengukur jumlah glukosa dalam aliran darah. Badan yang tidak mencerna dan menyerap minuman yang dipenuhi laktosa dengan betul, maka tahap glukosa tidak meningkat.
Rawatan bagi intoleransi laktosa. Pertama, dapatkan nasihat doktor. Intoleransi laktosa boleh dibahagi kepada dua, iaitu intoleransi laktosa primer dan sekunder. Setiap intoleransi laktosa mempunyai rawatan yang berbeza. Kedua, ubah diet pemakanan dengan menggantikan laktosa dengan nutrisi alternatif yang lain seperti mengambil suplemen laktis dan memilih produk bebas laktosa. Ketiga, elakkan makan makanan yang mengandungi laktosa seperti roti, keju, bijirin, susu, aiskrim dan sebagainya. Keempat, dapatkan kalsium secukupnya. Walaupun mempunyai intoleransi laktosa, pengambilan kalsium amat penting untuk badan. Supaya dapat membentuk pertumbuhan tulang dan gigi dengan baik, mengawal pertumbuhan otot di dalam badan dan memastikan proses pembekuan darah berlaku dengan lancar. Akhir sekali ialah dengan memilih produk bebas laktosa. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Video ini disediakan oleh Nur Adli binti Rusla Afandi, Aina Nuzaira binti Abdul Rahman, Aina Huda binti Zaina dan Siti Nur Syafiqah binti Muhammad Bikri. Dan ia disediakan untuk Dr. Zaidah binti Abdul Latif dan Cik Nur Syuhada binti Jabaluddin. Terima kasih.